Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, Cik. Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, nama saya Nurul Huda binti Muhammad Zainul. Awak boleh panggil saya Cikgu Huda. Okay, kod kursus kita adalah IT 020-3-2013. Okay, Computer System Operation. Kita tahap 3 tau. Ya, tahu. Okay, hari ni berapa hari bulan 18. 18 kan? Semua datang kan? Semua datang. Okey. Saya harap awak semua dapat beri kerjasama dan perhatian dan menjaga tata tertib semasa saya mengajar. Boleh ke? Boleh. Okey. Saya nak tanya siapa faham tajuk lepas yang saya dah ajar? Ingat tak? Tajuk lepas kita analisis status sistem komputer. Ingat kan? Ya. Okay. Dalam tajuk lepas kita boleh tahu jenis amaran penyelenggaraan. Maksudnya kalau komputer tu ada masalah, kita boleh tahu dari bunyi. Kalau macam bunyi beep dia tu, bunyi beep adalah masalah dalam komputer tu. Masalah CPU macam RAM kita salah letak ke, itu adalah punca bunyi beep tu. Itulah masalahnya. Kalau dengar bunyi beep tu, maksudnya komputer tu ada masalah. Faham kan tajuk lepas yang saya ajar? Faham, Cikgu. Okey. Tajuk kita hari ini pula iaitu aktiviti penyelenggaraan pembetulan. Okey, dalam tajuk ni kita ada 4 tujuan. Ya, yang pertama jelaskan jenis tindakan pembetulan. Yang kedua, huraikan aktiviti capaian data. Yang ketiga, huraikan kos penyelenggaraan. Yang keempat, jelaskan prosedur pelupusan komputer. Tujuan ni awak kena fokus tau. Kalau awak tak fokus, awak tak tahu apa yang perlu buat dalam aktiviti penyelenggaraan pembetulan. Okey, sebelum tu saya nak tanya, awak tahu kaedah pelupusan tak? Pelupusan komputer. Tahu tak? Lupa lah, Cikgu. Tak tahu kan? Pasti tahu. Kalau macam tu, awak boleh beri perhatian masa saya ajar ni ya. Ya, Cikgu. Okey, yang pertama, jenis tindakan pembetulan. Jenis tindakan pembetulan ni ada ada 2. Yang pertama, interactive action. Interactive action ni maksud dia tindakan gangguan. Tindakan gangguan ni tindakan pembaikan yang terjadi secara tiba-tiba yang memerlukan aktiviti baiki, penggantian, pemeriksaan dibuat sebelum perlu. Faham tak? Maksud dia interactive action ni benda tu berlaku secara tiba-tiba. Kalau benda tu jadi tiba-tiba, macam tiba-tiba dia bunyi kan, kita perlu ganti ataupun ubah. Contoh macam RAM, kita bunyi tu punca dari RAM. Kita salah letak RAM dekat slot RAM. Kalau benda tu bunyi, kita boleh baiki ataupun ganti RAM baru. Faham tak? Faham, Cikgu. Okey, yang kedua,
Non-interruptive action. Non-interruptive action ni tindakan tanpa gangguan. Non-interruptive action ni aktiviti penyelenggaraan yang telah dirancang dan dijadualkan. Non-interruptive action ni mengurangkan risiko downtime dan pembaziran tenaga kerja dan alat yang ditukar ganti. Maksud dia, tindakan ni telah dirancang dan dijadualkan. Maksudnya kita dah setkan jadual ataupun perancangan untuk kita buatkan tindakan pembetulan tu. Kita dah ada jadual tersendiri. Okey. Faham tak yang ni? Faham. Faham cikgu. Okay, kalau faham, kita pergi tujuan yang kedua. Tujuan kedua ni, aktiviti capaian data. Aktiviti capaian data ni ada dua, iaitu prosedur capaian data. Yang kedua, data backup. Kita pergi yang pertama dulu. Yang pertama, prosedur capaian data. Prosedur capaian data ni dari aktiviti backup yang dilakukan pada penyelenggaraan pencegahan bertujuan dari kehilangan data. Maksud dia, prosedur capaian data ni sebelum kita nak lupus ataupun tak nak pakai dah komputer tu, kita boleh backup dulu data-data yang ada dalam komputer tu sebelum kita nak lupus ataupun kita nak tukar hard disk yang ada dalam komputer. Hard disk tu adalah yang tempat kita simpan segala maklumat kita dalam tu. Kita punya data-data kita simpan dalam tu. Faham tak yang tu? Faham. Okay. Faham. Yang kedua ni data backup. Data backup ni perlulah disalin pada media yang bersesuaian. Yang kedua, penjagaan media backup perlulah sentiasa dipantau. Maksudnya, data backup ni kita perlu kita kena, kalau data kan kita simpan ni setiap hari kan ada berbeza data kan. Betul. Dari situ kita perlu salin dan simpan pada tempat yang sesuai. Contohnya kalau kita simpan dalam pen drive ataupun dalam hard disk yang berlainan, kita tak boleh simpan dalam hard disk yang sama. Lepas tu data-data tu kita perlu pantau. Kita perlu tengok sama ada dia dah kena virus ataupun belum. Kalau kena virus tu perlukan tindakan segera. Kalau lambat boleh menyebabkan kerosakan data-data kita lah. Okey, faham yang ni? Faham. Yang ketiga pula, tujuan yang ketiga, kos penyelenggaraan komputer. Kos penyelenggaraan komputer ni ada dua. Yang pertama, kos peralatan komputer. Yang kedua, kos servis. Okey. Kos peralatan komputer ni perkakasan akan mengalami kerosakan secara tiba-tiba. Bersiap sedia dengan kos pembelian peralatan komputer. Yang ketiga, periksa harga dengan pembekal. Okey. Kalau kita pergi kedai, kita pergi komputer kita rosak ataupun mengalami kehilangan apa-apa data kan. Kalau kita nak pergi sana, kita boleh dulu cek harga dekat laman web ataupun dekat Google untuk kita tahu berapa harga setiap barang tu. Okey. Kos peralatan ni kita perlulah tahu kan. Kalau kita tak tahu, takut kita pula kena tipu. Kan? Betul cikgu. Okey. Betul. Yang kedua, kos servis. Mengupah seorang pekerja dengan bidang tugas yang ditetapkan mengikut kepakaran. Kalau kita pergi kedai, setiap
kerosakan tu ataupun setiap kepakaran tu berbeza. Kalau macam kat kedai kita, kalau kita ada masalah motherboard, hanya orang tertentu sahaja yang boleh repair motherboard tu. Kita tak boleh setiap orang nak buat benda tu. Tak semua orang pakar dalam bidang motherboard. Lepas tu kos dia pun berbeza mengikut kesukaran untuk repair kerosakan tu lah. Faham kan yang ni, kos penyelenggaraan ni? Faham Faham. cikgu. Okey. Yang keempat pula, prosedur pelupusan komputer. Prosedur pelupusan komputer ni adalah proses di mana satu barang atau set awam yang secara fizikalnya masih dalam simpanan tapi tidak digunakan atau diperlukan lagi dan perlu dikeluarkan dari senarai simpanan dan rekod. Faham tak? Dia ada 4 objektif. Yang pertama, untuk memastikan jabatan tidak menyimpan harta benda usang. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil peluang yang baik. Yang ketiga, untuk menjimatkan ruang stor pejabat. Yang keempat, untuk menunjukkan kedudukan akaun rekod yang sebenar dan kemaskini. Kenapa perlu pelupusan komputer ni? Tahu tak? Tak tahu sebab komputer rosak cikgu. Sebab komputer rosak, betul tak? San. Satu, boleh juga sebab komputer dah rosak. Pelupusan ni maksudnya kita tukar. Kalau macam dekat tempat belajar kan, tempat belajar, kita disediakan komputer kan. Setiap peralatan tu kita ada tarikh tertentu untuk kita tukar aset tu. Kita tak boleh pakai sampai bila-bila. Sebab dalam tu dalam barang-barang dalam tu kita tak tahu dia punya dah rosak ke, okey lagi ke tak. Kita kena tukar. Kita tak boleh sepanjang batch tu kita pakai yang tu je. Kita kena tukar setiap tarikh yang diberilah. Mengikut tempoh yang diberilah. Faham tak yang ni? Faham. Cikgu. Okey, ya. Ya Zana, Tak ada cikgu, saya cakap faham. faham. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kaedah pelupusan. Kaedah pelupusan ni dia ada 7. 1, tender. Yang kedua, sebut harga. Yang ketiga, lelong. Yang keempat, tukar beli. Yang kelima, pindahan. Yang keenam, hadiah. Yang ketujuh, musnah. Ketujuh-tujuh ni adalah berbeza dia punya kaedah dia. Tahu tak tender tu macam mana? Supplier cikgu, kan? Tender tu dia macam setiap barang tu dia ada tender dia ada apa orang panggil? Masa dia yang tertentu. Oh. Contoh dia, jualan boleh dilakukan secara tender seperti kereta terpakai. Biasanya diiklankan dalam akhbar tempatan. Jenis kereta, buatan, tarikh kereta itu dikeluarkan, dinyatakan dengan jelas dan terperinci. Itu adalah contoh dia. Contohnya kalau macam kita beli komputer, kita kena tahu jenis komputer tu, buatan dari mana, tarikh kereta tu dia tarikh komputer tu dia keluarkan dengan jelas dan terperinci. Faham tak yang ni? Faham. Faham?
Sebut harga pula siapa tahu? Sebut harga tu macam mana? Tahu tak sebut harga tu macam mana? Tak tahu cikgu. Tahu? Okay. Sebut harga tu dia macam kita kena tahu dulu harga tu berapa supaya kita tak salah untuk kita key in segala harga yang kita nyatakan. Setiap pembelian kita kena record kan? Okay. Kat situ sebut harga ni perlu kita kena tahu kan. Sebelum kita nak beli tu kita kena tahu. Kita kena ambil tahu berapa setiap pembelian tu. Setiap komputer tu kita kena tahu berapa harga dia. Kita tak boleh main beli je. Kalau kita main beli je tak cukup bajet kita kan. Cikgu. Ya. Tak, saya cakap betul. Kita kena fikir bajet bagi barang. Okey, yang ketiga lelong. Siapa tahu lelong ni macam mana? Dia macam jual rumah cikgu jualan murah. Jualan lelong ni dilakukan kepada orang ramai dengan menyiarkan dalam akhbar tempatan. Kita pun dalam lelong ni pun kita kena tahu tarikh, masa, tempat dan jenis barang. Kalau kita tak tahu macam mana orang nak, kalau kita tak bagi tahu macam mana orang nak beli kan? Betul cikgu? Betul. Okey, yang keempat tukar beli, trade in. Faham tak trade in macam mana? Faham. Macam mana? Faham? Macam Contoh, sistem barter. Tukar barang yang lama tu, barang lama Dengan jual, barang yang ambil barang baru. baru. Betul. Okey, yang kelima pindahan. Pindahan tahu macam mana? Tak tahu cikgu. Pindahan ni pemindahan barang kepada mana-mana jabatan dalam organisasi tu. Maksudnya kalau dalam satu bengkel tu kita pindah barang tu tukar dengan bengkel lain. Itulah contoh pemindahan. Okey. Yang keenam pula hadiah. Hadiah dilakukan antara jabatan bagi tujuan latihan atau pameran. Tahu tak macam mana hadiah ni? Tak tahu. Hadiah tu yang present cikgu kan? Bagi barang lama tu dengan orang dah cikgu. Boleh juga macam tu. Dibagi macam tujuan latihan ataupun pameran. Sebagai hadiah lah. Tak jual lah. Okey, yang ketujuh pula musnah. Kaedah musnah ni adalah kaedah pelupusan secara musnah dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan. Ataupun nilai sisa atau aset yang beransur keselamatan dengan cara ditanam, dibakar, dibuang atau ditenggelam. Kalau benda tu dah tak boleh dipakai, kita boleh tanam, bakar ataupun dibuang. Kalau barang tu memang dah tak boleh pakai, itulah cara terakhir kita buat. Faham tak? Faham cikgu? Okay. Langkah yang perlu diambil untuk menggunakan kaedah di atas tu lah, kaedah pelupusan tu. Kita perlu mendapatkan kelulusan dari pihak yang berkenaan. Yang kedua, mematuhi garisan panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Yang ketiga, bahan yang boleh digunakan
sebagai alat ganti ditanggal dikeluarkan terlebih dahulu. Yang keempat, tindakan bersesuaian seperti diketuk, dipotong, digelek dan sebagainya. Faham tak yang ni? Tak faham. Okey. Yang Dipecahkan, ni cikgu tak faham. Saya tak faham cikgu. dihancurkan. Ya Allah. Okey, kaedah Oh. ni kita perlu apa orang panggil? Kaedah pelupusan ni kita kena dapat dulu kebenaran dari orang atasan. Betul. Lepas tu kita kena tahu pula SOP macam mana pula pihak berkuasa untuk kita lupuskan komputer-komputer tu. Lepas tu kita kena, kalau macam komputer tu ada yang dah rosak tapi ada benda yang boleh pakai lagi, kita boleh tanggal dan dikeluarkan terlebih dahulu. Maksudnya kita ambil tu, kita simpan dulu. Kalau ada rosak, komputer lain rosak, kita boleh ganti balik dalam komputer yang rosak tu. Faham tak? Oh, faham cikgu. Okey. Kalau tindakan tu bersesuaian, kita boleh kalau macam setengah peralatan tu kita boleh ketuk, potong untuk kita pakai balik semula. Maksudnya benda tu macam menjimatkan lah. Okey, faham cikgu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kriteria pelupusan komputer. Kriteria pelupusan komputer ni ada 8. Yang pertama, keupayaan dan kecekapan peralatan adalah rendah atau semakin menjadi rendah berbanding dengan beban kerja. Yang kedua, kos penyelenggaraan dan kos pengoperasian komputer yang terlalu tinggi berbanding dengan prestasi peralatan. Yang ketiga, kekerapan berlakunya ralat adalah tinggi. Yang keempat, firma atau ejen pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan ke atas jenis peralatan komputer berkenaan. Yang kelima, alat ganti sukar yang tidak dapat diperolehi. Yang keenam, tamat tempoh penggunaan. Yang ketujuh, sudah diganti. Yang ke-8, barang sudah pecah atau rosak. Faham tak yang ni? Ini adalah kriteria pelupusan komputer. Kalau ada kriteria yang terdapat dalam satu komputer ni, antara 8 ni kita boleh proceed untuk lupuskan komputer tersebut lah. Faham tak yang ni? Okey, Faham cikgu. Okay, kalau faham, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya adalah tempoh tindakan pelupusan. Tempoh tindakan pelupusan ni dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan bagi kaedah yang dilupuskan. Okey, tempoh perlanjutan tempoh pelupusan ada 3. 1, permohonan untuk lanjut tempoh dikemukakan kepada kuasa meluluskan sebelum tamat tempoh pelupusan. Yang kedua, pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. Yang ketiga, tiada pelupusan tidak dapat jika pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan kelulusan terbatal. Faham tak yang ni? Tak faham sangat cikgu. Saya tak faham sangat. Tak faham? Macam mana cikgu? Tempoh pelupusan ni kita diberi dalam tempoh 3 bulan dari kelulusan untuk kaedah lupus ni lah. Kita nak lupus ni kita diberi 3 bulan. Kita pula ada pelanjutan tempoh pelupusan tu. Permohonan untuk tempoh dikemukakan melalui dan tindakan pelupusan ni kita
tindakan pelupusan ni kita perlukan permohonan untuk kita tahu lulus ataupun tak lulus untuk kita lupuskan komputer tersebut. Sebelum tamat tempoh pelupusan tu kita kena minta kebenaran dululah. Kita tak boleh suka hati untuk lupuskan komputer tu. Faham tak? Faham cikgu? Faham? Okay. Kalau pelupusan tu dah tamat tempoh, maksudnya kita dah tak boleh lagi proceed untuk tindakan pelupusan tu. Kita kena mohon baru. Kita tak boleh buat suka hati je buat, kita kena mohon baru. Walaupun tarikh dia dah lambat kan, kita still juga kena mohon untuk buat yang barulah. Faham tak Annie? Oh, Faham. faham cikgu. Okay, Faham, kalau cikgu. kalau macam tu semua dah faham, saya nak kalau semua dah faham, saya ada yang tak faham lagi ke? Faham. Saya faham cikgu. Kalau tak faham boleh tanya saya, okey? Okey cikgu. Kalau macam tu saya nak saya emailkan kat awak semua kertas penerangan. Awak boleh check lah, saya dah emailkan kat awak. Awak boleh baca dan fahamkan. Saya bagi kat awak 5 minit untuk awak baca dan boleh fahamkan. Sebab lepas ni saya akan tanya soalan ya. Okey. Okey cikgu. 5 minit tau. Okey, okey. Okey. Sekejap cikgu, sekejap. Okey, masa tamat. Semua dah faham, semua dah baca kan? Dah Dah. cikgu dah faham. Okey, kalau macam tu saya tanya soalan ke? Okey. Okey cikgu, soalan senang cikgu kan? Senang je. Okey, kalau macam tu saya bagi dekat Nurul Atikah ya. Okey, soalan Ya, pertama. cikgu. Apakah tujuan pelupusan peralatan komputer? Proses di mana sesuatu barang atau aset awam yang secara fizikalnya tidak digunakan dan diperlukan lagi. Perlu dikeluarkan dari simpanan dan rekod. Okey, betul. Bagus bagi perhatian semasa saya mengajar. Okey. Soalan seterusnya saya bagi Kak Zana ya. Cikgu. Soalannya, apakah maksud cost service? Cost service maksud dia perbelanjaan dengan mengupah seseorang pekerja dengan bidang tugas yang ditetapkan mengikut kepakaran. Betul. Bagus. Semua beri perhatian semasa saya mengajar ya. Okey. Seterusnya, memandangkan awak dah dapat jawab soalan saya nak bagi pula awak kertas tugasan. Boleh? Boleh cikgu. Senang kan cikgu Okey. soalannya? Kertas tugasan hari ini berdasarkan apa yang telah awak belajar hari ini. Semua dah faham kan apa yang saya dah ajar tadi? Kalau awak semua dah faham, saya akan submit kertas tugasan dalam Google Classroom untuk awak jawab. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Saya dah submit, awak boleh check dapat tak? Dapat cikgu? Okay. Dapat, cikgu. Kalau macam tu, saya bagi awak 5 minit untuk jawab semua soalan tu ya. Okey. Okey cikgu. Dah selesai jawab nanti, awak submit balik semula kat saya, okey?
Okey, cikgu. Okey cikgu. Okey, tak faham dia tanya saya tau. Baik, Cikgu. cikgu. Okey. Okey, masa dah tamat. Awak boleh submit semula pada saya. Boleh submit balik ya kat saya? Boleh, Permisi ke cikgu. cikgu? Okey. Saya dah terima dah jawapan awak. Saya tengok bagus. Ada pemahaman dari segi jawapan yang awak beri. Okey. Jadi ringkasan yang awak dapat hari ini adalah jenis tindakan pembetulan. Yang pertama. Yang kedua, aktiviti capaian data. Yang ketiga, kos penyelenggaraan. Yang keempat, prosedur pelupusan komputer. Semua awak dah faham kan? Apa yang saya Faham, dah cikgu. faham kan? Faham? Faedah dari pembelajaran hari ini, dari apa yang saya ajar tadi, awak boleh jimatkan kos jika mengalami kerosakan komputer. Contohnya, awak boleh baiki sendiri dengan mengetahui kos penyelenggaraan. Awak boleh Google ataupun awak boleh tengok kat Shopee berapa harga kos ataupun berapa harga peralatan yang perlu awak beli sebelum awak nak selenggara komputer awak. Faham tak yang tu? Faham cikgu. Faham, cikgu. Okey, yang kedua pula, awak boleh tahu prosedur pelupusan komputer macam mana nak buat. Tahu dah kan apa prosedur-prosedur yang perlu awak buat sebelum awak nak lupus komputer. Awak dah faham ke yang tu? Yang ada tender sebut harga ke cikgu kan? Okey, yang tu dah faham. Kalau awak dah faham, setakat ni saja pembelajaran kita. Kita akan sambung minggu depan dengan tajuk baru kita iaitu pengenalan restor data. Saya nak awak bersiap sedia untuk tajuk yang akan datang ni. Kalau boleh awak buatlah dulu research sebelum kita mula kelas nanti, okey? Okey, Okey cikgu. cikgu. Jangan lupa datang kelas, masuk kelas macam biasa. Boleh? Boleh. InsyaAllah cikgu. Okey. Kalau macam tu, jaga diri, stay safe, jaga kesihatan dan selamat mencari maklumat-maklumat yang akan datang. Saya akan ajar awak, okey? Okey, Okey cikgu. boleh. Terima kasih cikgu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Okay.